Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi bacaan kitab Al-Ahadith Al-Muntaqabah, iaitu kitab hadis-hadis pilihan yang disusun oleh Syekh Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi rahimahullahu taala. Kita sambung baca dalam bab solah, iaitu solah sunat. Solah sunat. Hadis yang ke-159. Tengok bab solat sunat. Hadis yang ke-159. Muka surat 188. Kalau yang pakai buku macam saya ni 188. Okey, 188. Hadis 159 riwayat Sayyidina Sahal bin Sa'ad tu. Okey, baik. Radhiyallahu anhu. An Sahal bin Sa'adin radhiyallahu anhuma qala jaa Jibrilu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamul lail wa 'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Rawahu Tabarani fil Awsati wa isnaduhu hasan. Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Sayyidina Sahal bin Sa'ad ni beliau ialah sahabi, dan ayah beliau pun sahabi. Oleh kerana anak beranak ialah sahabi, maka dibaca dengan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai kedua-dua mereka. Okay? Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma berkata, Jibril alaihissalam telah datang berjumpa Nabi SAW, lalu berkata, wahai Muhammad, hiduplah seberapa lama yang kamu suka, kemudian sesungguhnya kamu akan mati juga. Buatlah apa-apa amalan yang kamu suka, kemudian sesungguhnya kamu akan dibalasi ke atas amalan kamu itu. Cintailah sesiapa yang kamu kehendaki, kemudian sesungguhnya pasti kamu akan berpisah daripadanya. Ketahuilah bahawa sesungguhnya kemuliaan orang mukmin ialah dalam bersolah tahajud, dalam qiyamul lail. Kemuliaan orang mukmin ialah dalam bersolah tahajud, iaitu qiyamul lail, dan kehormatannya serta ketinggiannya dalam sifat istighna'nya daripada manusia. Dekat bawah tu ada dibuat nota kaki. Istighna' memberi makna sifat kaya hati, iaitu tak berharap dan tak meminta-minta kepada makhluk. Ini sebab oleh kerana sekarang ni kita sedang baca hadis berkenaan dengan solat sunat, dan pengarang kitab ni beliau fokuskan berkenaan dengan solat qiyamul lail ataupun solat tahajud qiyamul lail. Maka beliau telah bawa beberapa hadis
yang berkenaan dengan keutamaan ataupun berkenaan dengan kelebihan qiyamul lail. Jadi dalam hadis ni iaitu menceritakan berkenaan dengan kelebihan qiyamul lail. Apa di antara fadilat qiyamul lail. Jadi dalam hadis ni Jibril alaihissalam datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata, wahai Muhammad, dia dalam ayat Quran ada larangan supaya jangan panggil Nabi macam kita panggil sama kita. Kan? La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam kita panggil sama kita. Jadi kita ni makna ayat tu untuk orang yang hidup zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ialah makna panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dengan panggil nama. Bukan saja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis juga ada larangan jangan panggil ibu bapa dengan nama dia. Memang biasa tak adalah orang panggil ibu bapa dengan nama. Tapi mungkin juga ada setengah bangsa mungkin panggil bapa dia dengan nama dia. Jadi ada larangan. Kalaulah ibu bapa pun dilarang daripada panggil nama dia, macam kita panggil kawan kita, kita kena panggil dengan hormat, maka lebihlah lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam hadis ni Jibril alaihissalam panggil Nabi dengan panggil nama, ya Muhammad, wahai Muhammad. Para ulama kata ayat tu ialah untuk manusia, tak termasuk malaikat. Maksudnya tak termasuk para malaikat, mereka tak termasuk dalam perintah ayat tu. Maka oleh kerana itu Jibril alaihissalam dalam hadis ni panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama, wahai Muhammad. Baik, wahai Muhammad, hiduplah seberapa lama yang kamu suka, kemudian sesungguhnya kamu akan mati juga. Maksudnya bukanlah hidup tu berapa lama nak ikhtiar tu kita ada ikhtiar boleh pilih. Tapi maksudnya dalam hadis ni maknanya kalau kau hidup berapa lama pun kau tetap akan mati. Berapa lama hidup pun kau tetap akan mati. Buatlah apa-apa amalan yang kamu suka, kemudian kamu akan dibalasi ke atas amalan kamu itu. Maksudnya apa kau amal kau buat, pasti akan terima balasannya. Cintalah sesiapa yang kamu kehendaki, kemudian sesungguhnya pasti kamu akan berpisah daripadanya. Maksud dekat dunia ni, sesiapa kau nak sayang, kau boleh sayang. Tapi macam mana sayang pun, satu hari nanti kau akan tinggalkan orang yang kau sayang, orang yang kau cintai. Maksud kenapa Jibril alaihissalam macam bagi mukaddimah, ini orang kata mukaddimah, untuk sampaikan apa akan datang kat depan. Kalau dalam pantun kita ada panggil pembayang kan, pembayang. Macam pembayang ni maksudnya dia ini ada macam sebagai pembuka kata kepada apa yang nak disampaikan kat depan. Jibril alaihissalam datang ke mukaddimah ni, lepas tu Jibril alaihissalam bagi tahu kat depan. Sebenarnya dalam mukaddimah tu dah ada isyarat kepada apa yang nak disampaikan kat depan. Lepas tu apa Jibril kata? Ketahuilah bahawa sesungguhnya kemuliaan orang mukmin ialah dalam bersolat tahajud. Maksudnya orang beriman, dia dekat dunia ni dia akan pilih apa dia perkara yang paling menguntungkan untuk diri dia. Orang beriman sentiasa pilih, fikir, berusaha untuk perkara yang paling menguntungkan diri dia. Jadi orang beriman, kemuliaan dia ialah di dalam bersolat tahajud, bangun malam, qiyamul lail. Dan kehormatan serta ketinggiannya dalam sifat istighna'nya daripada manusia. Maknanya di sisi Allah Ta'ala kemuliaan seseorang ialah dengan bangun malam. Dan di sisi manusia pula, kehormatan maruah diri satu orang tu terjaga selagi mana hati dia tak berhajat pada orang. Satu dengan Allah. Dengan Allah akan jadi dapat betul makin mulia ialah bila jaga qiyamul lail. Dan dengan manusia pula akan jadi mulia, akan jadi terjaga maruah satu orang tu ialah dengan dia bersifat istighna. Istighna ni kalau terjemah bahasa Melayu dia tak berhajat pada orang. Tak berhajat pada orang. Maknanya hati dia tak tamak dengan apa yang ada pada orang lain. Cukup dengan apa ada. Sifat ini juga disebut dengan nama qanaah.
Cukup dengan apa ada. Qanaah. Dan juga sifat ini juga berkait rapat dengan zuhud. Zuhud. Zuhud ni apa? Ialah satu orang dia tak tamak dengan apa yang ada pada orang lain, tak berhajat pada apa yang ada, pada apa yang ada pada tangan orang. Apa yang Allah bagi rasa cukup, qanaah, dan dia zuhud dengan daripada apa yang ada pada orang lain. Zuhud maksudnya tak ada rasa tamak dengan apa yang ada pada orang. Maka ini akan menyebabkan satu orang tu menjadi mulia di sisi orang, maruah dia terjaga. Bukan itu saja, bahkan dia akan dicintai oleh orang ramai. Sebab itu dalam hadis kan Nabi ada beritahu, izhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Nabi bagi tahu, zuhudlah terhadap apa yang ada pada tangan orang. Orang akan suka engkau. Kerana apa? Kalau kita tamak dengan apa daripada orang lain, maka orang akan benci. Orang akan benci. Kerana orang dapat tahu. Kan? Contoh kan, kalau satu orang kalau bercakap, bila kalau berucap, gaya dia berucap tu minta duit. Orang dapat bau. Orang dapat rasa, ni minta duit ni. Ni nak minta duit ni. Kan, walaupun dia tak cakap bagi duit, tapi kadang minta duit. Kan, jadi kadang sekali mungkin orang mungkin tak cakap apa, tapi dalam hati bila dua kali, tiga kali, makin lama orang makin jelik. Orang makin menyampah. Kan? Orang makin menyampah. Nak bagi tahu bila kita ataupun kalau jumpa orang asyik cerita duit. Makna nak duit, orang pun tahu ni memang tamakkan duit. Maka orang pun tak suka. Orang tak suka, dan bila orang tak suka maka maruah dia jatuh. Tapi orang yang mana dia tidak berhajat pada orang, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tinggikan maruahnya. Maruahnya akan terjaga. Maknanya habis minta kat siapa? Sebab itulah dalam hadis banyak bagi tahu, kalau kita ada hajat, minta pada Allah Ta'ala. Minta-minta dengan orang ni bukan tak boleh. Bukan tak boleh langsung minta dengan orang, tapi kalau selalu minta dengan orang, orang akan benci. Dan maruah akan jatuh. Dan maruah akan jatuh bila selalu minta dengan orang. Tapi poin dalam hadis ni nak bagi tahu, kemuliaan orang beriman ialah di dalam apa? Qiyamul lail. Itu asbab kemuliaan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, baik. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Rawahul Bukhari. Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ni Abdullah ni bukan Abdullah bin Mas'ud Abdullah ni Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Abdullah, jangan kamu jadi sebagaimana si Fulan. Dulu dia selalu bangun tahajud, kemudian dia meninggalkannya. Dulu selalu bangun tahajud, lepas tu dia tinggalkan tahajud. Hadis riwayat Bukhari. Okay, keterangan hadis kat bawah ni pun ada keterangan hadis. Maksud hadis di atas ialah meninggalkan sesuatu amalan agama yang telah menjadi kebiasaannya tanpa sesuatu uzur, ialah suatu perkara yang tak baik. Maknanya Nabi SAW mengajak pada beliau supaya istiqamah dalam bangun malam. Jangan sekejap buat, sekejap tak buat. Kalau kau bangun malam, istiqamah. Ini sebenarnya cerita hadis ni sebenarnya panjang. Hadis ni sebenarnya ialah potongan daripada hadis yang panjang. Hadis panjang dia ialah Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As ni, beliau ni cukup kuat ibadat. Sampaikan bila dia kahwin, isteri dia pun dia tak sentuh. Kuat betul ibadat. Bila dia dah kahwin, isteri dia pun tak sentuh. Dia terlalu kuat ibadat sepanjang-panjang malam. Kan? Isteri dia pun tak sentuh. Jadi bila dia dah kahwin, lepas tu bapak mertua dia, bapak dia sini, bapak dia Amr bin Al-As, sahabat jugalah, tanya kat menantu dia ni. Menantu dia punya isteri kepada anak dia ni, baru kahwin. Dia tanya, anak aku macam mana, okey ke? Faham lah tu pertanyaan dia tu. Kan? Jadi dia menantu dia ni jawab, tapi dengan bahasa kiasan. Apa dia jawab? Dia kata, anak bapa, anak ayah baik betul. Sampai ke hari ni katil tak bergoyang. Dia jawab macam tu. Jawapan dia tu halus lah.
Kan? Dia tak anak ayah baik betul. Yalah ayah mertua dia kan. Sampai ke hari ni katil tak bergoyang. Kahwin lama dah, mungkin dekat sebulan kahwin. Oh, bapak dia dapat kesan. Anak aku ni punyalah, tak nak dunia langsung, punyalah semangat. Kalau tasawuf panggil jazbah. Punyalah jazbah beribadat. Sampai kan kahwin pun isteri tak sentuh. Tapi itu dah zalim. Itu dah zalim kepada dia punya isteri. Kan, isteri dia pada hak. Jadi ada beberapa riwayat, akhir sekali bapak dia jumpa Nabi, report kat Nabi. Dia tak, anak aku ni kahwin tapi sangat kuat ibadat, tapi sampai isteri tak sentuh. Lepas tu banyak perkara yang terabai. Kan, tetamu datang pun tak habis berat dan sebagainya. Lepas tu Nabi SAW panggil lah Abdullah bin Amr bin As ni. Nabi tanya apa ibadat. Nabi SAW tanya dulu apa ibadat yang kau buat. Nabi tanya dulu apa ibadat yang kau buat. Kan, dia kata di ibadat malam sekian, puasa sekian. Dia ibadat malam, puasa tiap-tiap hari puasa. Kalau dah sepanjang-panjang malam tahajud, siang lah puasa, macam mana nak sentuh isteri ya? Siang dah puasa, ni malam sepanjang-panjang malam ibadat. Jadi dia terlalu kuat ibadat. Lepas tu Nabi SAW telah tetapkan untuk dia, Nabi telah apa orang kata, Nabi telah turunkan tune dia ni. Nabi turunkan sikit dia punya temperature dia, turunkan sikit. Nabi SAW ingatkan, Nabi kata mata kau ada hak, badan kau ada hak, tetamu kau ada hak, isteri kau pun ada hak, semua hak kena tunai. Bukanlah kau ibadat saja. Betul ibadat ia kena, tetapi juga kena tunaikan juga hak pada semua perkara itu. Lepas tu Nabi, sebab waktu tu Nabi tanya, berapa lama kau nak qiyamul lail? Dia kata saya nak qiyamul lail sepanjang malam. Nabi kata jangan. Nabi kata jangan. Separuh. Nabi SAW suruh turun lagi. Nabi kata paling kurang 1/3. Nabi kata paling kurang 1/3. Kurang sikit, 1/3. 1/3 macam mana? Maknanya 1/3 tu maknanya ada kau tidur dan kemudian 1/3 akhir tu maknanya kau bangun. Ataupun tak kisahlah awal ke akhir ke, mana kau ada bangun. Jadi bila macam tu, Nabi SAW juga bagi pesan dalam hadis ni. Nabi kata, wahai Abdullah, aku tak nak engkau jadi macam si Fulan. Nabi beritahu umum lah. Ada orang tu dulu mula-mula semangat untuk lakukan qiyamul lail, sepanjang malam dia buat. Lepas tu tiba-tiba tinggal, terus tak buat. Dia dah malas tak buat, atau dia sakit ke apa terus tak buat. Nabi kata jangan macam tu. Yang penting dalam ibadat hendaklah apa, istiqamah. Dalam ibadat istiqamah. Bukan malam ni buat, besok tinggal. Lepas tu buat balik, lepas tu tinggal. Yang penting adalah istiqamah dalam melakukan qiyamul lail. Jadi sebagai contoh, kalau kita pergi pada kita. Kalau kita pergi pada kita zaman sekarang ni, kita sekarang ni lemah. Mungkin ada masa kita mampu bangun malam lama, ada masa kita mampu sekejap. Tapi yang paling penting, usahakan setiap malam jangan ada tinggal qiyamul lail. Itu paling penting. Tak lama pun tak apa, tapi biar istiqamah. Biar istiqamah. Tak lama pun tak apa. Kan, lagi-lagi orang macam kita zaman sekarang dengan macam-macam kesibukan. Contoh kata setiap malam paling kurang dapat qiyamul lail. Kalau contoh kata 10 minit tapi setiap malam dapat buat pun okey lah. Daripada kadang-kadang buat, kadang tak buat. Jadi dalam hadis ada hadis bagi tahu kan, khairul a'mali afdalul a'mali adwamuha wa in qalla. Amalan yang berkekalan walaupun sikit. Kan? Amalan yang paling afdal, amalan yang berkekalan walaupun sikit. Jadi buat. Contoh kata kita boleh setiap malam 15 minit. 15 minit tu kita dapat bangun, istiqamah. Teruskan buat macam tu. Dia jangan satu baik ini bangun 4:30 dah bangun. Besok pula tiba-tiba pukul 5. Besok lagi 5:30. Tu tidak cantik. Sebaik-baiknya iaitu istiqamah. Walaupun solat tu kita mampu 2 rakaat je, tapi istiqamah, maka teruskan yang macam tu. Okay, sambung. Sebenarnya yang paling besar tu tuan-tuan dan puan-puan dalam hati Allah, sebenarnya istiqamah tu yang paling berat tu. Nak kekal setiap hari dapat buat. Kan, setiap hari dapat buat, itu yang susah. Okey. Anil Muttalib bin Rabi'ah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul laili mathna wa idza shalla ahadukum falyatashahhad fi kulli rak'atain thumma yulhif fil mas'alah thumma idza da'a falyatasakan wal yataba'as wal yatada'af faman lam yaf'al
dzalika fadzakal khidaju au kal khidaji. Maknanya sama ada dibaca fadzakal khidaju ataupun fadzaka kal khidaji. Rawahu Ahmad. Rawahu Ahmad. Okey. Sayyidina Muttalib bin Rabi'ah radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat pada waktu malam ialah 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. Apabila seseorang kamu bersolat, maka hendaklah dia membaca tasyahud ataupun tahiyat pada akhir setiap 2 rakaat. Kemudian hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam berdoa. Hendaklah dia merendahkan dirinya, mengaku ketiadaan daya upayanya dan kelemahannya. Sesiapa yang tidak melakukan demikian, maka itu ialah suatu kekurangan dalam solat. Hadis riwayat Musnad Ahmad. Keterangan hadis, doa boleh dipohon sama ada selepas bacaan tahiyat, semasa masih dalam solat, ataupun setelah memberi salam. Kan doa boleh. Okay, dalam hadis ni Nabi SAW ajar, Nabi bagi tahu, ini hadis ni makna menceritakan berkenaan dengan afdal. Solat malam ni kalau dilakukan, sebaik-baiknya ialah dibuat 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Dalam hadis ada bagi tahu bahawa Nabi SAW solat malam, Nabi bangun dan Nabi SAW solat malam 2 rakaat ringkas dulu. 2 rakaat pertama tu ringkas. Lepas tu baru Nabi SAW solat 2 rakaat panjang. Lepas tu Nabi solat 2 rakaat lagi panjang, punya panjang lagi. Akhir tu Nabi solat lagi, tu ringkas. 2 rakaat ringkas. Baik. Jadi dalam hadis ni makna bagi tahu yang afdal, mana solat 2 rakaat, mana solat malam tu makna 2 rakaat. Lepas tu 2 rakaat, lepas tu 2 rakaat, lepas tu 2 rakaat. Lepas tu bagi salam. Tu Nabi kata, okey, solat pada waktu malam ialah 2 rakaat. Apabila seseorang kamu bersolat, hendaklah dia membaca tasyahud, iaitu tahiyat pada akhir setiap 2 rakaat. Maksudnya baca tasyahud 2 rakaat dan bagi salam. Bagi salam. Lepas tu Nabi kata doa. Doa tu boleh dipilih sama ada doa tu sebelum salam ataupun doa tu lepas salam. Cumanya kalau satu orang tu nak berdoa sebelum salam, maknanya doa dia tu dalam solat. Kalau satu orang tu doa sebelum salam, maknanya doa dia tu dalam solat. Jadi kalau dalam solat hanya boleh doa dalam bahasa Arab. Kalau kita baca doa dalam solat, hanya boleh doa dalam bahasa Arab. Tak boleh doa selain menggunakan bahasa Arab kalau dalam solat. Jadi kalau kita ni kan orang ajam, orang Melayu, kadang kita nak doa bahasa Melayu, kita ada macam-macam hajat, maka kita doalah selepas salam lah. Selepas salam. Sama juga kadang-kadang kita nak doa dalam sujud. Kalau kita doa dalam sujud, ialah doa ni tu mesti dalam bahasa Arab. Kecualilah satu keadaan, kalau kita doa tu dalam hati. Kalau kita doa dalam hati tak ada masalah lah. Kalau kita doa dalam hati. Tapi kadang-kadang takut juga kalau kadang kita doa kadang terkeluar kat mulut. Maka mungkin langkah jaga-jaganya lepas salam lah kita doa. Lepas habis salam, maka kita pun berdoa. Waktu tu kita boleh bebas, boleh doa bahasa apa pun boleh doa. Kan? Yelah, kalau kita hafal doa Arab, bagusnya doa Arab lah. Kalau orang boleh Arab, dia boleh doa bahasa Arab. Tapi kadang orang kadang orang tak boleh bahasa Arab, maka doa lah bahasa Melayu. Jadi kalau nak doa dalam solat, kalau kita nak lafazkan di mulut, kena bahasa Arab kalau dalam solat. Tapi kalau lepas solat tak ada masalah. Jadi kemudian Nabi SAW bagi tahu doa boleh dipohon. Kemudian dalam hadis ni Nabi SAW tekankan solat malam ni bila kita doalah sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala. Maknanya kita merayu, merintih, berdoa di hadapan Allah dan zahirkan kehinaan diri kita di hadapan Allah Ta'ala waktu malam. Sebab itu sebenarnya waktu malam ni sebenarnya waktu kita nak bermunajat dengan Allah. Munajat ni makna apa? Berbisik-bisik dengan Allah. Waktu malam tu kita nak menangis, merayu, merintih kepada Allah Ta'ala. Kita doa apa-apa hajat kita kan.
menangis kan. Kita doa bangun malam. Sebab tu sebenarnya solat qiyamul lail ni afdal seorang-seorang. Dia bukan berjemaah. Walaupun boleh buat jemaah, tapi sebenarnya afdal seorang-seorang. Sebab setiap orang waktu malam bangun malam, dia kemudian doa kepada Allah Taala. Kan doa, apa dia nak doa. Sebab tu kalau afdalnya qiyamul lail, maksudnya untuk yang qiyamul lail, bangun malam tahajud ni lah seorang-seorang. Kita ni bukan tak boleh, ramai-ramai tu kan tak boleh, boleh. Tetapi cuma afdalnya seorang-seorang, sebab kadang-kadang setiap orang dia bentangkan hajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, sambung. Okey, an Hudzaifah, hadis ni panjang sikit. Okey. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu annahu marra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan wa huwa yusalli fil masjidi fil Madinah. Qala faqumtu usalli wara'ahu yukhayyalu ilayya annahu la ya'lam. Fastaftaha suratal Baqarah faqultu idza jaa mi'ata ayatin raka'. Faja'aha falam yarka'. Faqultu idza jaa mi'atai ayatin raka'. Faja'aha falam yarka'. Faqultu fa idza khatama raka'. Faqatama falam yarka'. Falamma khatama qala Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu witran. Thumma iftataha ala Imran. Faqultu in khatamaha raka' faqatamaha walam yarka'. Wa qala Allahumma lakal hamdu thalatha marrat. Thumma iftataha suratal Maidah. Faqultu idza khatama raka' faqatamaha faraka'. Allahu akbar. Fasami'tuhu yaqul subhana rabbiyal azim wa yurajji'u syafatai fa'alamu annahu yaqulu ghaira dhalik. Thumma sajada fasami'tu yaqulu subhana rabbiyal a'la wa yurajji'u syafatai fa'alamu annahu yaqulu ghaira dhalik. Fala afahamu ghairahu. Thumma iftataha suratal an'am fataraktuhu wa dhahabtu. Rawahu Abdul Razak fi Musannafiyah. Ni kita tengok solat Nabi waktu malam macam mana. Kita boleh baca je lah. Kita boleh baca je, tapi nak amal tu tak mampu. Kita tengok Sayyidina Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah bin Yaman ni, beliau ni salah seorang sahabat Ansar. Dan beliau ini ialah salah seorang sahabat yang mana banyak menyimpan rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hudzaifah bin Yaman. Sebab itu beliau ini dipanggil sahibu sirri Rasulillah. Beliau ini dipanggil penyimpan rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Nabi pernah bagi tahu dengan beliau nama-nama para munafik zaman Nabi. Sampai lepas tu Nabi pernah bagi tahu. Okey, baik. Sayyidina Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa pada suatu malam beliau lalu berhampiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu baginda sallallahu alaihi wasallam sedang bersolah dalam masjid di Madinah. Boleh jadi kemungkinan besarnya Masjid Nabawi lah. Boleh jadi kemungkinan besarnya masjid di sini maksudnya apa? Masjid Madinah, maksudnya Masjid Nabawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau solat malam, kadang-kadang Nabi solat dalam rumah Nabi. Rumah Nabi itu sebelah Masjid Nabawi lah kan. Tapi kadang-kadang Nabi keluar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam solat kat luar. Nabi sallallahu alaihi wasallam solat kat mana? Kat dalam raudah tu yang sekarang ni, yang ada raudah tu. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam solat kat situ. Kadang Nabi solat kat mihrab. Malam kadang Nabi keluar, Nabi solat dekat dalam raudah. Kan dalam raudah ada mihrab. Mihrab ni mana tempat solat, tempat imam biasa diri, mihrab tu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam solat kat mihrab tu. Tapi kadang-kadang ada juga Nabi solat dekat ada tiang-tiang, beberapa tiang yang ada di dalam masjid dekat raudah tu. Okey. Okey. Jadi waktu tu Nabi waktu malam baginda sedang bersolat dalam masjid di Madinah. Beliau berkata, beliau ni makna Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pun berdiri bersolat di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam.
Dan saya menyangka bahawa baginda SAW tidak menyedari saya. Dia lalang tengok Nabi tengah solat, maka beliau pun nak join Nabi solat waktu malam. Yalah, kan saya beritahu tadi, mana solat tahajud, solat qiyamul lail boleh berjemaah, tak ada masalah. Jadi bila tengok Nabi SAW tengah solat seorang, beliau pun datang bermakmumkan Nabi SAW. Dan beliau kata Nabi mungkin tak sedar. Beliau ikut Nabi dia di belakang. Baginda SAW telah memulakan bacaan surah Al-Baqarah. Bila diikut Nabi mula baca surah Baqarah. Baik, maka saya berkata dalam hati bahawa mungkin setelah baginda SAW membaca 100 ayat, baginda SAW akan rukuk. Dia agak-agak mungkin lepas satu ayat Nabi rukuk kot. Okay. Tetapi setelah baginda SAW sudah membaca 100 ayat, baginda SAW tidak pun rukuk. Okey. Maka saya pun berkata dalam hati, setelah baginda membaca 200 ayat, baginda SAW akan rukuk. Mungkin tak 100, 200 kot. Tetapi sesudah baginda SAW membaca 200 ayat, baginda SAW tidak juga rukuk. Terus lagi baca. Maka saya berkata dalam hati, setelah baginda SAW selesai membaca surah Al-Baqarah, baginda SAW akan rukuk. Mungkin habis khatam Baqarah baru rukuk kot. Tetapi apabila baginda SAW selesai membaca surah itu pun, baginda SAW tidak juga rukuk. Habis Baqarah tak rukuk juga. Sebaliknya baginda SAW membaca Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu 3 kali. Lepas habis Baqarah selesai itu kan apa, wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Lepas tu Nabi baca Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu 3 kali. Lalu baginda SAW memulakan surah Ali Imran. Surah kedua pula, surah Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, nazala alaikal kitab. Baginda sambung Ali Imran pula. Maka saya berkata dalam hati, sekiranya baginda SAW selesai dari surah ini, maka baginda SAW akan rukuk. Ni sahabat ni bajet kan, mungkin bajet, beliau kata mungkin Nabi habis Ali Imran lah kot, agaknya akan rukuk. Okay, baik. Kemudian setelah baginda SAW selesai membaca surah itu pun, baginda SAW tidak juga rukuk. Habis Ali Imran pun tak rukuk lagi. Baqarah dah habis, Ali Imran pun dah habis, pun tak rukuk lagi. Baginda SAW membaca Allah malakal hamdu 3 kali. Macam tadi juga, Allah malakal hamdu, Allah malakal hamdu. Di akhir Ali Imran kan. Akhir Ali Imran iaitu ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Okey? Lepas tu Nabi baca Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu. Kemudian baginda SAW memulakan surah Al-Maidah pula. Baca surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghaira muhillis saidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Nabi baca surah tu pula. Okey, surah Maidah pula. Maka saya berkata bahawa baginda SAW akan rukuk apabila baginda SAW selesai membaca surah tersebut. Akhirnya baginda SAW membaca surah itu sehingga selesai. Lalu baginda SAW pun rukuk. Baru rukuk. Kita kira sekarang berapa juzuk tu? Surah Baqarah 2 juzuk 8 muka. Surah Baqarah ni ialah 2 juzuk 8 muka. Satu juzuk ada 20 muka. Satu juzuk puratanya ada 20 muka. Jadi surah Baqarah dia 2 juzuk 8 muka. Maknanya 48 muka surat. Kalau kita pakai Quran Karim sekarang lah, 48 muka surat. Lepas tu baginda pun baca pula surah Ali Imran. Surah Ali Imran ialah daripada juzuk 3 tu, daripada muka surat ke maksud juzuk 3 tu sampailah 15 muka daripada juzuk 4. Maknanya daripada Baqarah sampai akhir Ali Imran ialah 3 juzuk 15 muka. 3 juzuk 15 muka maknanya 60 muka tambah 15. Berapa muka surat dah? 75 muka. 75 muka. Okey, 75 muka ni 3 juzuk kemudian tambah lagi 15. 75 muka surat.
75 muka surat. Mana dah 3 juzuk. 3 juzuk, bukan suku, 3 juzuk, 3/4. Baginda baca 3/4. Okey. Lepas tu baginda baca surah Maidah. Surah Maidah ialah daripada juzuk 6 tu, juzuk 6, dia juzuk 6, dia 15 muka, ambil juzuk 6. Lepas tu masuklah juzuk 7. Juzuk 7 tu dia ambil 8 muka. Juzuk 7 dia ambil 6 muka, silap, 6 muka. 15 tambah 6, 21 muka surat. 75 muka surat tambah dengan 21 muka surat. Satu juzuk lagi. Senang ceritanya, maknanya Nabi SAW malam tu je, yang rakaat pertama je, Nabi SAW baca hampir 5 juzuk. Maknanya baginda baca dalam satu rakaat tu hampir 5 juzuk. Lebih kurang 4 juzuk 15 muka Nabi baca. 4 juzuk 16 muka. Maknanya 4 juzuk 16 muka. Dekat 5 juzuk Nabi baca. Dekat 5 juzuk. Kalau 5 juzuk 100 muka. 1 juzuk 20 muka. Kalau 5 juzuk ialah 100 muka. Baginda baca lebih kurang 96 muka surat. 96 muka surat dekat 5 juzuk. Satu rakaat. Satu rakaat baginda sallallahu alaihi wasallam baca. Okey, sambung lagi. Lepas tu baru Nabi rukuk. Saya mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam membaca subhana rabbiyal azim. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam menggerak-gerakkan bibir baginda, maka saya dapat mengetahui bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam ada membaca yang lain juga. Maknanya lepas dia baca subhana rabbiyal azim tu, Nabi ada baca zikir lain lagi. Okey, baik. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam sujud dan saya mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam membaca subhana rabbiyal a'la. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga menggerak-gerakkan kedua bibir baginda sallallahu alaihi wasallam, maka saya dapat mengetahui bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam juga membaca bacaan yang lain daripada itu, cuma saya tidak memahaminya. Mana baginda ada baca zikir lain. Kemudian pada rakaat kedua, baginda sallallahu alaihi wasallam memulakan surah Al-An'am. Baginda bangun baca surah Al-An'am pula. Mana lepas habis Maidah masuk surah An'am. Surah Al-An'am ni juzuk 7. Okey, baik. Maka saya pun meninggalkan baginda sallallahu alaihi wasallam kerana tak mampu lagi mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam bersolah. Kan hadis ni diriwayatkan Musannaf Abdul Razak. Rakaat kedua sahabat ni surrender. Rakaat pertama tu ditahan lagi. Tapi bila naik rakaat kedua tengok Nabi baca surah An'am pula, akhirnya sahabat ni pun surrender, dia pun batalkan solat, mufaraqah, dia pun tinggalkan. Pergi, tak mampu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita kena faham Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dekat 5 juzuk. Dekat 5 juzuk, hampir 100 muka Nabi baca. Dan Nabi bukan baca macam kita baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dengan begitu tertil. Dan kemudian lepas tu habis tu ada lagi zikir pula. Time rukuk ada lagi zikir lain. Sujud ada lagi zikir lain. Berapa lama satu rakaat tu hanya Allah je yang tahu. Mungkin berjam-jam. Sebab itulah dalam hadis bagi tahu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam solat malam, Nabi solat sampai kaki Nabi pecah-pecah kerana berdiri lama betul. Nabi bila solat malam, Nabi berdiri lama betul sampai dalam hadis bagi tahu kaki Nabi pecah-pecah. Sampai Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha jumpa Nabi, cakap pada Nabi, "Wahai Rasulullah, kenapa abang buat macam ni? Sedangkan abang kan dah diampunkan dosa dulu dah akan datang. Maksudnya abang tak ada dosa. Kenapa dalam macam tu pun abang buat macam ni?" Nabi bagi tahu, "Afala akunu 'abdan syakura? Tidakkah patut aku jadi hamba bersyukur?" Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang yang maksum pun macam tu solat malamnya. Sepatutnya kalau ikutlah kaedahnya, kita lagilah patut lebih. Tapi kita tak mampu. Demikian. Kita tak mampu nak solat lama macam ni, tapi paling kurang kita usahalah kita ada bangun tiap-tiap malam solat kan. Daripada sini, daripada hadis ni ada beberapa perkara dapat diistimbatkan. Dalam hadis ni ada beberapa perkara dapat diistimbatkan. Apa dia? Solat malam ni sunat lama-lama. Lagi lama lagi bagus. Tapi poin yang paling besar ialah kita dapat istiqamah. Kalau lagi lama lagi baguslah. Tapi sebenarnya yang paling penting bagaimana kita dapat istiqamah, dapat bangun malam. Yang kedua daripada hadis ni juga bahawa mana solat sunat ni, mana bila satu orang dah mulakan dia boleh batalkan. Solat sunat bila dah dimulakan maka dia boleh dibatalkan. Boleh dibatalkan.
solat sunat. Tapi kalau solat fardu kau dah mula, amalan fardu kau dah dimulakan, tak boleh batalkan. Saja tak boleh batalkan. Amalan sunat masih boleh dibatalkan. Cuma makruh lah. Cuma makruh. Kan sebab ini dielakkan. Poin dia ialah amalan fardu kau dah dimulakan, tak boleh dibatalkan. Amalan sunat, solat sunat ke puasa sunat kalau kita dah mulakan, kita masih boleh batalkan. Masih boleh batalkan. Cuma hukum dia ialah makruh. Okey, jadi itu berkenaan dengan beberapa hadis yang kita baca berkenaan dengan qiyamul lail. Qiyamul lail, dan juga satu hadis yang kita baca berkenaan dengan qiyamul lail Nabi SAW. Maka yang penting bagaimana kita juga dapat bangun malam, dapat berdoa kepada Allah, kan, sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Dalam hadis juga disebutkan bahawa di antara amalan yang menolak azab Allah Taala ialah juga dengan qiyamul lail. Qiyamul lail. Okey, wallahu alam, sampai itu saja. Okey. Siapa nak dapatkan kitab, nak beli kitab, boleh jumpa saya, ada kitab lebih. Okay, baik.